Ketakutan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memegang sehelai jerami yang kecil di tangannya sambil berkata, "Alangkah baiknya kalau aku ialah jerami ini." Kadang-kadang beliau berkata, "Alangkah baiknya kalau ibuku tidak melahirkan daku." Satu ketika sedang beliau sibuk melakukan sesuatu, seorang lelaki telah datang dan berkata, "Si Fulan telah menzalimi saya. Tolonglah Tuan membantu saya untuk mengambil tindakan balas bagi pihak saya." Beliau telah mencemeti orang itu sekali sambil berkata, "Apabila aku duduk untuk urusan seumpama ini engkau tidak datang. Apabila aku sibuk dengan urusan lain barulah engkau datang dan menyuruh aku mengambil tindakan balas." Lelaki itu pun beredar dari situ. Kemudian beliau telah menghantar seseorang untuk memanggil lelaki tersebut. Selepas lelaki itu datang, beliau menyerahkan cemeti kepada lelaki itu dan berkata, "Ambillah tindakan kalau ambillah tindakan balas terhadap saya." Lelaki itu berkata, "Saya telah memaafkan Tuan kerana Allah." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah pulang ke rumah dan mengerjakan solat 2 rakaat. Selepas itu beliau berkata kepada dirinya sendiri, "Wahai Umar, dahulu kamu rendah. Allah lah yang telah meninggikan kamu. Dahulu kamu sesat. Allah lah Allah lah yang telah memberikan hidayat kepadamu. Dulu kamu hina. Allah lah yang telah memuliakan kamu. Dia juga yang menjadikan kamu sebagai pemerintah. Sekarang apabila seseorang datang dan berkata, 'Tolong ambil tindakan balas terhadap kezaliman yang dilakukannya ke atas saya, kamu telah memukulnya. Esok pada hari kiamat, apakah jawapan yang engkau akan berikan kepada Tuhanmu?' Beliau terus mencela dirinya sedemikian buat beberapa lama. Hadrat Aslam radhiyallahu anhu menghamba kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan, pada satu ketika saya dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan menuju Harrah. Di suatu tempat kelihatan api yang sedang menyala di padang pasir. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mungkin itu ialah kafilah yang tidak dapat masuk ke bandar kerana menjelang malam. Marilah kita pergi melihat keadaan mereka dan mengurus keselamatan mereka pada waktu malam." Setiba di sana, kelihatan seorang wanita bersama beberapa orang anaknya yang sedang menangis dan meraung-raung. Terdapat satu periuk yang penuh dengan air diletakkan di atas dapur yang sedang menyala. Beliau telah memberi salam dan meminta izin lalu menghampiri mereka dan bertanya, "Kenapakah budak-budak ini menangis?" Wanita itu menjawab, "Mereka menangis kerana tersangat lapar." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Apakah yang ada di dalam periuk itu?" Wanita itu menjawab, "Hanya air yang diisikan dan diletakkan di atas api untuk menenangkan mereka supaya mereka tidur. Hanya Allah yang akan membuat keputusan antara aku dengan Amir al-Mukminin Umar Umar kerana beliau tidak menghiraukan kesempitanku." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mula menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Bagaimana Umar dapat mengetahui keadaanmu?" Wanita itu berkata lagi, "Dia Amir kami tapi masih tidak mengambil tahu hal kami." Hadrat Aslam radhiyallahu anhu berkata, "Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah membawa aku pulang bersama beliau dan telah mengisi satu karung dengan tepung, kurma, minyak sapi dan beberapa helai pakaian serta sedikit wang. Beliau telah memenuhkan karung itu. Kemudian beliau berkata, letakkanlah karung ini di atas belakangku." Saya bertanya, biarkan saya membawa karung ini." Beliau berkata, "Tidak, letakkanlah di belakangku." Apabila saya mendesak 2-3 kali, beliau berkata, "Adakah engkau yang akan memikul bebananku pada hari kiamat nanti?" "Akulah yang akan memikul bebanku
pada hari kiamat kerana akulah yang akan disoal tentangnya. Saya dengan berat hati telah meletakkan karung itu di atas belakang beliau. Lantas beliau telah menuju dengan pantas sekali ke arah tempat wanita tersebut. Saya pun pergi bersama beliau. Sebaik sahaja sampai di sana, uh, beliau telah memasukkan tepung sedikit minyak sapi dan buah tamar ke dalam periuk itu dan mula mengacaunya. Beliau sendiri yang meniup dapur itu. Hadrat Aslam radhiyallahu anhu berkata, aku lihat asap keluar dari celah-celah janggutnya yang tebal sehinggalah harirah yakni bubur gandum manis telah tersedia. Selepas itu beliau telah mengeluarkan makanan itu dengan tangannya sendiri dan kemudian memberikan budak-budak itu makan. Setelah mereka betul-betul kenyang, mereka pun bermain dengan riang. Baki makanan yang masih tinggal diserahkan kepada mereka untuk dimakan kemudian. Wanita itu sangat gembira dan berkata, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kamulah yang lebih layak menjadi khalifah daripada Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menyenangkan hati wanita itu dan berkata, apabila kamu datang berjumpa khalifah, kamu juga akan menemui saya di sana. Beliau menjauhkan diri sedikit dari wanita itu dan duduk di atas bumi. Selepas duduk beberapa ketika, beliau pulang sambil berkata, aku duduk di situ kerana aku telah melihat mereka dalam keadaan menangis. Hatiku ingin benar agar dapat melihat mereka dalam keadaan gelak ketawa. Semasa solat subuh, biasanya beliau akan membaca surah Al-Kahfi, Taha dan surah-surah lain yang panjang dan beliau akan menangis sehingga tangisannya kedengaran beberapa saf di belakang. Pada satu kali sewaktu solat subuh, beliau telah membaca surah Yusuf. Apabila tiba pada ayat Innama ashku basi wa husniya ilallah yang bermaksud sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah. Surah Yusuf ayat 86. Beliau telah menangis sebegitu rupa sehingga suaranya tidak terkeluar. Kadang-kadang beliau juga akan menangis waktu solat tahajud sehingga menyebabkan beliau tumbang dan jatuh sakit. Demikianlah keadaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun beliau sahaja sudah cukup ditakuti dan digeruni oleh raja-raja yang besar. Hari ini walaupun 1350 tahun telah berlalu, kehebatan beliau telah diakui. Dewasa ini bukan setakat raja ataupun pemerintah, malah adakah ketua yang biasa sanggup melakukan demikian kepada orang bawahannya.